warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini cikgu ingin membincangkan topik kata bilangan. Okey, kelas tata bahasa kita hari ini, kita akan bincang tentang kata bilangan yang akan disampaikan oleh cikgu sendiri, Cikgu Nur Huda. Okey, jom kita lihat apa itu kata bilangan. Okey, menjadi persoalan kepada semua pelajar, apa itu kata bilangan? Jadi, kata bilangan membawa maksud atau membawa erti perkataan yang menerangkan jumlah pada frasa nama. Okey, kata bilangan ni ialah perkataan yang menerangkan jumlah pada frasa nama. Dia menerangkan amount, dia menerangkan kuantiti pada frasa nama. Okey, kata bilangan terbahagi kepada 5 jenis, iaitu yang pertama, kata bilangan tentu. Yang kedua, kita ada kata bilangan tak tentu. Yang ketiga, kata bilangan himpunan. Yang keempat, kata bilangan pisahan. Dan akhir sekali, kata bilangan pecahan. Jadi, untuk kelas kita hari ini, cikgu akan membincangkan kelima-lima kata bilangan bagi episod kali ini. Jom kita lihat kata bilangan yang pertama, iaitu kata bilangan tentu. Okey, untuk kata bilangan tentu, merujuk kepada dia menunjukkan bilangan yang tertentu, yang lebih spesifik. Okey, yang kedua, kata bilangan tentu boleh diikuti oleh penjodoh bilangan. Okey, lepas awak gunakan kata bilangan tentu, belakang dia awak boleh letak penjodoh bilangan. Okey, contoh bagi kata bilangan tentu ialah 2, 30, 500. Okey, itu merupakan contoh bagi kata bilangan tentu. Okey, kita pergi kepada contoh ayat yang pertama. 10 lebih besar daripada 9. Okey, awak tahu 10 tu nombor apa? 9 tu nombor apa? Jadi, awak boleh tahu ayat ni dia merujuk kepada 10 lebih besar daripada 9. Itu kita maksudkan kata bilangan tentu. Awak tahu apa yang dia cuba sampaikan kat situ. Dia tak gunakan kata bilangan yang awak tak faham. Dia gunakan yang terus sahaja. Contoh ayat kedua, sekolah akan ditutup selama 2 minggu. Okey, dia dah beritahu awak dah. Sekolah akan ditutup selama 2 minggu. Okey, selama 2 minggu. Dia tak ada apa cakap, lepas raya sekolah akan ditutup. Ini dia dah beritahu. Okey, sekolah akan ditutup selama 2 minggu. Okey, kita pergi kepada kata bilangan yang kedua, iaitu kata bilangan tak tentu. Okey, untuk kata bilangan tak tentu, awak perlu tahu dia menunjukkan bilangan yang tidak tepat atau belum pasti. Okey, kata bilangan tak tentu ni dia menunjukkan bilangan yang tidak tepat atau belum pasti. Maksudnya, okey, dalam satu balang yang penuh guli. Okey, satu balang tu ada banyak guli dalam tu. Tapi awak tak tahu berapa jumlah yang sebetulnya di dalam balang tersebut, guli yang ada di dalam balang tersebut. Jadi, untuk bahasa Melayu, kita gunakan kata bilangan tak tentu bagi menentukan berapa jumlah guli di dalam balang tersebut. Okey, antara contoh kata bilangan tak tentu ialah beberapa, beberapa banyak, para, segala, sekalian, seluruh, semua, sesuatu, setengah-setengah dan sebagainya. Okay, kita pergi kepada contoh ayat yang pertama. Beberapa aktiviti diadakan di pesta itu. Maksudnya dia tak bagi tahu dekat pesta tersebut ada berapa jumlah aktiviti. 5, 10, 15. Dia tak bagi tahu. Dia cuma memaklumkan beberapa. Okey, ayat yang kedua.
Semua pelajar perlu berkumpul di dewan. Okey, semua pelajar. Berapa total? Berapa jumlah sebetulnya untuk semua pelajar tersebut? 40 orang, 50 orang. Dia tidak bagi tahu secara spesifik, secara detail. Okey, kita pergi kepada kata bilangan yang ketiga, iaitu kata bilangan himpunan. Okey, untuk kata bilangan himpunan, dia membawa maksud himpunan. Okey, membawa maksud dihimpunkan. Okey, kita pergi kepada contoh kata bilangan himpunan. Yang pertama, kita ada beratus-ratus. Nampak tak? Awak nampak tak kat ayat tu? Okey, beratus-ratus. Dia ulang balik perkataan ratus sebanyak 2 kali. Beratus-ratus. Beribu-ribu. Berabad-abad. Berguni-guni. Kedua-dua dan sebagainya. Nampak tak? Kata bilangan himpunan semua dia ulang balik. Depan belakang dia ulang balik. Itu kita panggil kata bilangan himpunan. Okey, kita pergi kepada contoh ayat yang pertama. Beratus-ratus orang telah kehilangan rumah akibat kebakaran itu. Beratus-ratus orang telah kehilangan rumah akibat kebakaran itu. Dia cuma beritahu beratus-ratus. Dia tak beritahu ada 100 ke, 200 ke, 300 ke, 400 orang ke. Dia tak beritahu. Cuma dia beritahu beratus-ratus. Kita pergi kepada ayat kedua. Kebun Pak Abu menghasilkan berpuluh-puluh bakul durian. Okey, untuk berpuluh-puluh bakul durian. 10, 20. Okey, untuk bakul durian 10, 20, 30, 40, 50. Kita tak tahu. Dia cuma cakap berpuluh-puluh bakul durian. Okey, kita pergi kepada kata bilangan yang seterusnya, iaitu kata bilangan pisahan. Okey, kata bilangan pisahan. Okey, untuk kata bilangan pisahan ni, dia menunjukkan sifat yang dipisahkan. Dia menunjukkan sifat yang dipisahkan. Okey, kata bilangan pisahan ni dia menunjukkan sifat yang dipisahkan. Contoh bagi kata bilangan pisahan ialah masing-masing, tiap-tiap dan setiap. Okey, kita pergi pada contoh ayat yang pertama. Setiap orang yang datang ke taman ini melakukan aktiviti senaman. Okey, cikgu nak patah balik ke belakang contoh tadi. Untuk kata bilangan pisahan ni awak dapat lihat. Tengok masing-masing dia pisahkan. Macam tadi ketiga-tiga. Berguni-guni. Tadi himpunan. Himpunan tadi dihimpunkan. Yang pisahan ni dia asingkan, dipisahkan. Masing-masing, tiap-tiap. Okey, contoh ayat pertama setiap. Setiap juga merupakan kata bilangan pisahan. Setiap ni special case. Okey. Dia je yang setiap. Se depan. Yang lain semua masing-masing, tiap-tiap, hari-hari. Setiap orang yang datang ke taman ini melakukan aktiviti senaman. Contoh ayat kedua. Kami bertolak ke sekolah pada pukul 7 pagi tiap-tiap hari. Okey, dia kata dia bertolak ke sekolah pada pukul 7 pagi tiap-tiap hari. Maksudnya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Isnin sampai Jumaat tu dia pergi ke sekolah pukul 7 pagi. Okey. Yang seterusnya ialah kata bilangan pecahan. Okey, untuk kata bilangan pecahan, dia menunjukkan bilangan berbentuk pecahan. Contohnya, suku, setengah, separuh, 2/3. Itu antara contoh bagi kata bilangan pecahan. Kalau dalam matematik, kita ada belajar pecahan. Okey, 12 suku. 12 setengah. Okey. Kek tersebut tinggal separuh. Jadi itu semua adalah kata bilangan pecahan. Contoh ayat yang pertama.
Saya diberi setengah markah untuk jawapan itu. Saya diberi setengah markah untuk jawapan itu. Setengah tu berapa? 1/2 ataupun 0.5. Okey, yang kedua. Adik Aiman boleh menghabiskan separuh buah limau bali ini. Adik Aiman boleh menghabiskan separuh buah limau bali ini. Separuh tu berapa? 1/2 ataupun 0.5. Separuh maksudnya buah limau bali tu besar, bulat. Dia boleh habiskan separuh. Okey, dia boleh habiskan daripada yang bulat besar tu, dia boleh habiskan separuh daripada itu. Itu kita panggil kata bilangan pecahan. Okey. Sekian sahaja untuk kelas kita pada hari ini tentang topik kata bilangan. Nanti dalam kelas cikgu akan bagi sedikit latihan tentang topik kata bilangan dan sekiranya ada soalan, awak boleh mesej cikgu di Telegram ataupun boleh letak di ruangan komen. Sebarang soalan, nanti cikgu akan cuba reply. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.